السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita sambung berkenaan dengan peperangan Uhud. Baik, jadi kita berhenti berkenaan dengan peranan pemanah ketika pertempuran. Jadi kita tahu Nabi SAW ada letak di bahagian belakang tentera pemanah, ada 50 orang yang diketuai oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi dia ni lah yang Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Dan Nabi pesan dah kat mereka jangan turun, walaupun apa pun yang berlaku jangan turun, kekal di tempat dia. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi darin. Kata pengarang, peranan para pemanah ketika pertempuran. Pasukan pemanah yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di atas bukit mempunyai peranan yang sangat besar kepada pasukan muslimin. Kalau macam sekarang ni kita sebut golongan apa? Tim artileri lah. Artileri ni yang duk tembak tu kan. Kita tengok Hamas bila perang ada dia guna mortar tu, tembak pergi. Macam tu lah. Tim yang apa? Dia tembak musuh. Tapi ini penting sebab duduk di belakang supaya tentera kafir tak boleh menyerang daripada belakang. Itu peranan dia. Tentera Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Maksudnya Khalid Al-Walid belum masuk Islam, dan diketuai oleh Abu Amir Sifasiq. Ni Abu Amir kita sebut dah, seorang lelaki Aus yang anak dia nama Hanzalah. Anak dia syahid dalam perangan ni. Anak dia syahid, Hanzalah. Tapi ayah dia jahat. Ayah dia orang Madinah tapi pergi duduk di Mekah sebab dia benci dengan Nabi SAW. Malah dalam perang ni dia bersama dengan tentera Quraisy lawan dengan Nabi SAW. Baik, kemudian melancarkan serangan 3 gelombang untuk menghancurkan sayap kiri pasukan muslimin. Dia main serang 3 kali sebab dia pun nak cuba serang daripada segala arah. Tentera Quraisy beranggapan seandainya sayap ini dapat ditewaskan, maka pasukan muslimin dapat dimasuki sehingga barisan mereka dapat dikucar-kacirkan. Kemungkinan besar juga pasukan muslimin akan dikalahkan dengan teruk. Setiap kali serangan dilancarkan, para pemanah yang berada di atas bukit menghujani musuh dengan anak panah hingga dapat menggagalkan serangan yang mereka lakukan sebanyak 3 kali. Bila dia pemain ya, tentera Islam yang ada di atas panah 3 kali dia pemain serang, 3 kali gagal. Tak berjaya menembusi barisan pertahanan umat Islam. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW adalah orang yang paling hebat, yang paling bijak sekali dalam mengatur strategi. Kita tahu Khalid Al-Walid ni terkenal, dia tak pernah antara orang yang perang yang tak pernah kalah, Khalid Al-Walid. Sehingga ada sampai sekarang ada orang buat tulisan kan, orang barat tulis. Tuan-tuan tengok di YouTube, dia buat kajian tentang Khalid Al-Walid. Betapa bijaknya dia dalam mengatur strategi. Dalam sejarah manusia, panglima perang yang tak pernah kalah tak ramai apa orang antaranya Khalid Al-Walid. Dipanggil Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sehingga kan pada pernah Rom hantar wakil daripada Rom ke Madinah cari Khalid Al-Walid. Sebab mereka di Rom ni
Dia percaya Khalid Walid ni dia dapat pedang emas daripada langit. Sebab tu tiap kali perang dia tak kalah. Tapi benda tu tak ada tuan-tuan. Itu khurafat, orang Rom percaya. Baik, tapi Khalid Walid walaupun handal dalam berperang, dia juga tidak dapat mengatasi kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Baik. Pasukan musyrikin kalah. Begitulah keadaannya ketika pertempuran berlangsung. Walaupun pasukan muslimin kecil, tetapi mereka dapat menguasai keadaan sehingga semangat dan cita-cita orang musyrikin hampir musnah. Orang-orang kafir sering melarikan diri ke sebelah kanan dan kiri, ke hadapan dan ke belakang. Keadaan ini seolah-olah 3,000 prajurit musyrikin berhadapan dengan 30,000 prajurit muslimin. Keberanian dan keyakinan pasukan muslimin jelas kelihatan dalam pertempuran. Jadi mereka jadi kucar-kacir ya. Sebab tu kita dalam Islam, bila musuh tu sekali ganda pada kita, kita ada pilihan. Contohnya kalau kita 100, musuh ada 200, maka ada pilihan sama ada nak lawan ataupun kita berundur. Dia ada pilihan. Kalau kurang pada tu, kita kena lawan juga. Dia ada pilihan lah, terpulang pada kita nak lawan ataupun tak berlawan tuan-tuan. Sebab kena tengok bila perang ni merugikan Islam ataupun menguntungkan Islam. Tu ada ulama bahas kenapa Nabi SAW masa Nabi duduk di Madinah, Nabi tidak pergi menyerang Parsi dan Rom, kecuali bila Rom yang buat masalah barulah start perang. Sebab peperangan itu kalau mula perang awal-awal merugikan. Sama juga Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti disebut kenapa di Mekah umat Islam tidak memerangi Quraisy. Tuan-tuan tengoklah fiqh sirah. Sebab itu bukan saat yang sesuai. Kalau orang Islam angkat pedang serang Quraisy, boleh jadi itu dari segi adatnya tuan-tuan lebih merugikan umat Islam berbanding untung. Tu dia tengok bila nak mulakan perang, tengok menguntungkan umat Islam ataupun merugikan umat Islam. Baik. Kemudian orang-orang Quraisy bermati-matian menghalang serbuan pasukan muslimin. Namun semangat mereka terus menurun sedikit demi sedikit. Bahkan tidak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati bendera setelah terbunuhnya pembawa bendera mereka yang terakhir, iaitu Syu'ab. Tidak seorang pun berani mengambil bendera. Kita dah sebut dah, mati kan, pegang bendera mati kena bunuh, pedang bendera mati kena bunuh. Maka bendera duduk di bawah, siapa pun tak berani ambil. Sekarang ni pasukan Quraisy tu dah jadi kucar-kacir lah. Apatah lagi kita dah sebut sebelum ni para malaikat yang datang membantu. Mereka sudah tidak mempunyai semangat lagi untuk meneruskan pertempuran. Seolah-olah mereka lupa dengan apa yang pernah tersemat di dalam hati mereka sebelum ini. Hilang sudah semangat, dendam, kesumat dan keinginan untuk membalas dendam dan mengembalikan kejayaan, kehormatan dan kewibawaan. Kalahan tuan-tuan, dalam hati dah kalah lah. Ni masa ni memang umat Islam menang. Bila semangat tu dah luntur, kalahlah tuan-tuan. Baik. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada orang Muslim dan memenuhi janjinya sehingga mereka dapat mencerai-beraikan musuh. Hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka. Dah nak menang dah, sikit lagi ni. Kalau tak ada silap ni, menang dah perang Uhud. Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, demi Allah aku telah melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap kerana melarikan diri bersama rakan-rakannya. Kita sebut ada orang perempuan kan, ada 15 tu yang mereka tugas mereka menaikkan semangat orang kafir supaya berperang. Tapi dalam keadaan kucar-kacir ni pun Abdullah bin Zubair meriwayatkan pada ayah dia lah, Zubair bin Awam, Hindun ni pun dah lari lah, lari naik ke bukit Uhud, lari ke bukit kan, kawasan tu ada bukit, nak selamatkan diri. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib di dalam sahih disebutkan ketika kami menyerang, mereka melarikan diri hingga dapat kulihat bagaimana para wanita Quraisy bertatih-tatih di bukit sambil menyisingkan kain mereka hingga terlihat betis dan gelang kaki mereka. Orang-orang Muslim mengejar orang-orang musyrik agar mereka meletakkan senjata dan dapat merampas harta peninggalan mereka. Maknanya dia ketika ni menang, dah menang. Tapi ada berlaku kesilapan yang membawa pada nak menang dah, silap sikit je tuan-tuan. Sebab tu orang Islam ni dia menang tuan-tuan dengan dia mengamalkan Islam. Ni sikit je tuan-tuan, sikit perintah Nabi yang ditinggalkan, maka Islam tak diberi menang. Saya ada pernah
baru ni lah ceramah apa Palestin. Ada satu hamba Allah tu tanya saya, dia kata, "Ustaz, adakah peperangan Palestin ni sekarang ni lah menandakan kehancuran Israel?" Sebab kita semangat kan. Saya pun doa macam tu tuan-tuan. Kita semayang, kita doa mudah-mudahan Israel hancur pada dulu lagi. Itu soalan dia tanya kat saya. Sebab dia harap macam tu. Saya pun harap macam tu. Kalau boleh Israel, kita harap Israel hancur esok tuan-tuan. Tapi soalan dia kata boleh dah. Adakah peperangan inilah peperangan yang menandakan kehancuran Israel? Kita tahu kan orang tengah semangat sekarang ni. Apatah lagi ada klip video daripada Syekh Ahmad Yassin. Tuan-tuan ingat tak? Syekh Ahmad Yassin yang berkursi roda tu, yang Apache tembak dia, pecah dia muka, terkeluar otak tu. Pemimpin Hamas dulu yang disiksa oleh Israel sampai suara tak ada. Memang Israel bagi hilang suara dia. Sebab Syekh Ahmad Yassin ni, bila dia bercakap, dia boleh bagi naikkan semangat orang Palestin. Dia luar biasa. Ini makna dia orang yang betul-betul rapat dengan Allah, orang yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan. Bila dia bercakap ni, rakyat Palestin jadi bersemangat. Itu yang Israel tangkap dia, siksa dia sampai rosak peti suara dia. Israel bagi rosak peti suara dia. Kalau dia bercakap suara kecil je. Saya tengok ada video dia bercakap, sampai Israel bunuh dia lah sekali tuan-tuan. Walaupun dia dah seorang syekh yang tua, duduk atas kursi roda, tapi aura yang luar biasa. Dia ada pesanan. Saya tengok satu video tu bagus. Dia pesan orang Islam kena ada 3 benda. Pertama, kena ada tauhid. Kemudian kena ada ilmu. Yang ketiga, kena ada adab. 3 ni barulah umat Islam boleh menjadi orang yang memimpin dunia. Tak apa tuan-tuan, saya nak pergi pada soalan tu lah. Kan Syekh Ahmad Yassin sebut pada 2027 tidak ada lagi Israel. Banyaklah orang duk share tuan-tuan. Saya pun kalau boleh kita doa tuan-tuan. Tapi bila dia tanya kat saya, sebab masa makan tu dia tanya, adakah peperangan ini kehancuran Israel? Wallahu alam tuan-tuan. Tapi kalau tanya saya tuan-tuan, saya rasa bukan masa dia tuan-tuan. Pada masa saya lah. Peperangan ni macam peperangan-perangan yang lepas. Ada ketika dari segi apa, memang umat Islam dibantai tu, tapi dari segi moralnya kadang-kadang Hamas menang. Dia dari segi moral umat Islam. Dia dalam Gaza tu bukan Hamas, Hamas tu salah satu tuan-tuan. Dia banyak lagi mujahidin. Ada yang mujahidin yang tak ada nama, ada yang nama jihad Islami, ada yang tak ada nama. Dia duduk kelompok yang berpecah-pecah. Tapi matlamat dia satu, mempertahankan Gaza. Baik, jadi tuan-tuan, saya sebut kat dia, saya kata saya rasa bukan lagi lah. Saya nampak muka dia sedih lah tuan-tuan. Dia sedih. Sebab dia, saya sebut kat dia, yang pertama, ingat ketika saya sebut kat dia, ingat yang pertama, ketika mana Tatar dia datang apa, dia menawan kerajaan Abbasiyah. Dia menawan Baghdad. Dan Tatar, si siapa nama, geng apa, Hulagu Khan, dia tawan dan dia bunuh umat Islam lebih kurang 1 juta, 1.5 juta tuan-tuan yang dibunuh. Masjid dihancurkan, perpustakaan dibakar, ada yang dibuang di dalam dalam sungai Tigris dengan El-Furat sampai jadi warna hitam. Dakwat Baitul Hikmah lempak dalam tu. Kitab-kitab banyak yang hilang. Banyak karangan Imam Ghazali yang tak sampai, boleh jadi ada dalam tu yang dilempang habis. Al-Quran banyak di dada umat Islam. Apatah lagi negeri Mesir dan negeri Mekah, Madinah tak ditawan. Jadi tuan-tuan, lempak dalam tu. Kemudian umat Islam dibunuh sampai sungai juga menjadi warna merah. 1.5 juta umat Islam dibunuh. Lepas tu Hulagu Khan ni, dia pensionnya, dia akan pancung kepala tu disusun buat bukit. Memang menakutkan lah tuan-tuan. Dia akan susun kepala tu dibuat bukit. Tuan-tuan bayangkanlah 1.5 juta tinggi mana tuan-tuan kepala tu. Jadi dibuat bukit. Lepas pada tu Sultan pun mati. Sultan dibunuh secara kejam. Sebab orang Tatar ni dia percaya kalau bunuh Sultan akan datang bala. Itu dia pun tak bunuh Sultan. Dia pun bubuh dalam kapek Permaidani, dia pun pijak dengan kuda. Dia pun gulung dengan berdani, dia pun pijak dengan kuda bagi mati. Pendek kata, hancur kerajaan Abbasiyah, hancur terus, hancur lebur, hancur habis, tak ada apa langsung. Saya menariknya, si Hulagu Khan ni dipanggil, dia nak minta ulama seorang yang hebat mai jumpa dia nak tanya,
Semua orang tak berani. Siapa nak jumpa dia? Dia bunuh habis semua. Memang tak ada hati perut tuan-tuan. Dia memang cara dia macam tu. Sebab tu ketika dia membesarkan empire dia, si Hulagu Khan ni, dia bunuh 46 juta orang. Secara kasarnya 46 juta orang dia bunuh. Sebab dia bila dia serang satu tempat, memang dia bunuh semua. Dia bunuh semua. Kalau orang perempuan, jadi bini dia semua. Itu perangai dia. Itu ada orang sebut Tatar ni Ya'juj Ma'juj, ada orang sebut, tapi bukan. Ya'juj Ma'juj lagi hebat. Jadi tuan-tuan, semua tak berani nak pergi. Ada seorang ustaz muda, janggut pun baru tumbuh. Nama dia Kadihan. Kadihan ni satu ustaz muda, kita kata umur mungkin 20-an, sebelum 20-an. Dia ni yang berani. Kadihan mai bawa apa? Bawa ayam dengan kambing. Dia mai bawa ayam dengan kambing. Bila dia mai duduk di depan Hulagu Khan tengok, aku tunggu di sini tak, yang ada seorang anak muda yang tak ada janggut. Apa kata Kadihan? Kalau kau nak yang berjanggut, aku bawa kambing ada janggut. Kalau kau nak orang yang suara kuat, aku bawa ayam ni kuat, berkokok. Kalau orang lain, dia nak tanya apa? Dia kata, dia tanya soalan. Dia kata apa? Apa yang menyebabkan aku boleh menguasai bumi ini? Si Hulagu Khan ni, dia bukan orang yang ada agama. Dia orang yang tak ada agama. Dia nak tanya macam mana aku boleh main di sini. Dia nak jawapan dari segi Islam. Maksud dia, hang sebagai orang Islam, mana Tuhan hang? Macam itulah. Mana Tuhan hang? Aku boleh datang ke bumi ni, aku boleh bunuh umat Islam, aku boleh hancurkan masjid, aku boleh buang kitab Al-Quran semua, dihancurkan semua kebesaran Islam. Apa sebab, apa yang membuatkan aku boleh datang di sini? Soalan dia. Kita nak awak jawab macam mana tuan-tuan? Seolah-olah dia nak tanya, mana Tuhan hampa? Mana Tuhan hampa yang berduk semayang tak tolong hampa kan? Hancur habis. Apa jawab Kadihan? Kadihan kata, kerana kami selalu bertelagah sesama sendiri. Umat Islam selalu bertelagah sesama sendiri. Kami tidak bersyukur dengan nikmat yang ada. Kami selalu membesarkan benda-benda yang remeh, disebut banyaklah. Sehingga kan Allah menghantar kamu kepada kami. Allah menghantar kamu kepada kami untuk menghukum kami. Maknanya hang boleh datang ni pun Allah hanya bagi kekuasaan. Dan ini memang disebut dalam Quran. Dalam surah An-Nisa, walau sya'allahu lasallatakum lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan memberi kekuasaan kepada musuh-musuh kamu, wahai orang Islam, sehingga mereka boleh menghancurkan kamu. Tuan-tuan, hatta orang bukan Islam, kalau dia menang perang dengan izin Allah, tuan-tuan. Betul kata Kadihan, Allah hantar hang mai ke sini, Allah hantar hukum kami yang selalu bertelagah dengan benda-benda yang remeh dan tidak bersyukur dengan nikmat Allah, sehingga kau datang ni sebagai bentuk hukuman kepada kami, umat Islam. Kemudian tanya apa lagi? Tanya Hulagu Khan. Dia tanya, apa yang boleh membuatkan aku kalah di sini, ataupun apa yang boleh mengusir aku di bumi ini? Apa yang boleh mengusir aku di bumi ini? Kata Kadihan, kami juga. Kalau kami bersyukur pada Allah, kalau kami bersatu padu, kami tidak membesarkan dunia, engkau tidak akan bertahan di atas muka bumi ini. Betul tak tuan-tuan? Betul. Setelah jatuhnya Baghdad, kemudian Tatar dia kuat masa itu. Dia ada satu panglima perang yang hebat, Kit Bokanoyen. Dia ni orang Kristian, tapi dia bekerja dengan Hulagu Khan. Mereka berjaya menawan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu Masjid Al-Aqsa, kalau kita baca sejarah, siapa yang menguasai Masjid Al-Aqsa, dia menguasai dunia. Pada dulu gitu tuan. Dulu Rom dia pegang Masjid Al-Aqsa. Sayyidina Omar jadi kuasa besar dunia, tawan balik, dan masa dia jadi kuasa besar dunia. Lepas tu siapa ambil? Kristian ambil. Peter dia 1099 Masih dia ambil. Lepas tu Salahuddin Ayyubi ambil balik. Kemudian ditawan oleh Tatar. Macam mana boleh Tatar kalah? Sebab Allah lahirkan seorang lelaki yang bernama Saifuddin Al-Qutus daripada Mesir. Dia berjaya satukan umat Islam. Masa ni tuan-tuan, negara Islam hampir hancur semua. Sebab yang tinggal, yang belum ditawan, Mesir, Mekah, Madinah. Tinggal 3 je.
Yang lain habis. Semua telah dijarah oleh Hulakuhan. Bunuh habis semua tuan-tuan. Masa ni timbul kerisauan. Dah dia tawan apa? Dia dah tawan Masjid Al-Aqsa. Tak mustahil dia akan pergi serang Mekah dan Madinah. Ketika ni lahir seorang lelaki tuan-tuan. Dan Saifuddin Al-Qutus ni kalau tengok daripada keturunan ni, dia bekas hamba. Orang tak sangka bukan daripada bangsa Arab. Allah lahirkan dan dia berjaya menaikkan semangat orang Islam, satukan di bawah dia, naik semangat, dan dia berjaya mengalahkan kali pertama dalam sejarah tuan-tuan. Apa? Si Tatar kalah dalam perang dalam bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Sejak pada tu dia mula kalah dan kalah terus. Apatah lagi lepas tu sepupu dia masuk Islam kan. Berkhay Khan ni sepupu Hulakuhan, dia masuk Islam. Berkhay Khan pula lawan dengan dia. Jadi saya nak cerita tuan-tuan betul. Bila dia tanya kat saya jawab, saya tengok bukan masa dia lah. Sebab kena tengok sebenarnya tanggungjawab Masjid Al-Aqsa itu adalah tanggungjawab seluruh umat Islam. Sebab tu kita berterima kasih kepada umat Palestin yang berada di Gaza, jadi wakil kita tuan-tuan yang duduk di situ, yang berjuang. Walaupun kita sedih tengok apa yang berlaku tuan-tuan, tapi nak pastikan dia kemenangan di Masjid Al-Aqsa adalah kemenangan untuk seluruh umat Islam. Itu peperangan antara Muslim dan kufur, dengan apa? Islam dengan musuh Islam. Jadi nak menang macam mana? Kita tengoklah tuan-tuan macam mana orang Islam sekarang. Macam mana? Kita dah bersyukur dengan nikmat Allah. Adakah kita dah bersatu tuan-tuan? Adakah kita dah mengamalkan Islam semua? Terutama pemimpin-pemimpin Arab tuan-tuan yang duduk di samping tu macam mana? Tuan-tuan tengok semua. Sebab perang tu duk pusing. Sebelum ni pun dah perang dah tuan-tuan. 2020 perang, 2014 perang, 2016 perang. Banyak kali perang dah. Perang. Cumanya tuan-tuan, hak saya sebut kat tuan-tuan dah, Hamas perang ni sebab apa? Dia nak dua kan. Pertama dia nak hentikan apa? Normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Yang kedua, dia nak dapat tawanan, 100 tawanan untuk bebaskan tawanan di dalam penjara Israel. Tapi saya dah tengok dah tuan-tuan, agak sedih sekarang ni sebab sebenarnya Israel dah masuk Gaza dah. Dan tuan-tuan boleh tengok video, dia dah mula menghalau penduduk Gaza di utara. Dia pun mula giring dengan kereta kebai. Dia pun didesak mengundur ke selatan. Dan dia tengok video ribuan orang Palestin, dan dia pun menangis tuan-tuan, tak tahu nak pergi mana. Benda yang sama tuan-tuan daripada dulu lagi berlaku. Waktu Israel masuk 1948, Israel dia paksa orang Palestin hampa pergi sana. Dia halau. Kalau duduk sini nanti kena bom. Alasan itu je alasan dia. Alasan keselamatan. Kalau hampa tak lari nanti kena bom. Tuan-tuan boleh tengok ribuan orang yang digiring daripada utara ke selatan. Ada video dia tuan-tuan. Ada yang pada hospital pun ada, yang kaki putui. Tak sampai dia pun menangis, tak tahu nak pergi mana. Rumah kami di utara. Dah lah Gaza tu kecil. Gaza tu ada dalam apa? Kecil lah tuan-tuan, kecil je. Kecil pada Shah Alam ke? 9 kilo lebar, panjang 40 tuan-tuan. Ni daripada utara dah turun ke bawah. Wallahu alam tuan-tuan, kita doalah mudah-mudahan Allah Taala berikan kemenangan. Tapi adakah masa dia tuan-tuan? Panjang cerita lah tuan-tuan. Panjang cerita lah. Tapi kita doa Allah Taala bantu umat Islam. Kita doa tuan-tuan. Doa. Dia kena tengok bagaimana umat Islam tuan-tuan. Ini kita sebut dalam perang Uhud ni tuan-tuan. Sikit je tuan-tuan. Nabi kata jangan turun lagi. Allah bila turun tuan-tuan, itu pun turun daripada 50, 40 turun. Tinggal 10. Maka Allah Taala hukum umat Islam. Apatah lagi sekarang tanggungjawab Masjid Al-Aqsa tu tanggungjawab seluruh umat Islam yang ada di dunia ni. Bagaimana umat Islam tuan-tuan dengan pengamalan Islam. Di mana kita nak letak kemenangan yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita letak di mana tapak kita. Baik. Sebab tu ada orang kadang-kadang disebut kalau betul perjuangan rakyat Palestin tu, kenapa tak menang-menang? Ada orang sebut kan. Tuan-tuan, tengok Masjid Al-Aqsa tu bukan tanggungjawab semata-mata rakyat Palestin, tanggungjawab seluruh umat Islam. Berjaya jadi Masjid Al-Aqsa, berjaya kemenangan untuk seluruh umat Islam. Jadi tengok umat Islam dengan Islam macam mana? Macam mana pengamalan kita? Kalau kita betul tuan-tuan, kembali seperti mana disebut oleh Kadihan, kita bersatu, kembali pada Islam, kita tak bertelingkah, berbeza sama kita dalam benda-benda dunia yang merugikan kita, insya-Allah mereka takkan bertahan. Tapi kalau kita tengok pemimpin Arab pun tuan-tuan lah ni, tuan-tuan tengoklah macam mana kan. Baik. Tak apa tuan-tuan.
Kesilapan yang membawa pada ketika pasukan Islam menanti kemenangan yang bukan sedikit artinya kepada umat Islam, nak menang ni sikit lagi, tiba-tiba berlakulah kesilapan yang membawa pada kepada semua tentera Islam. Sikit salah, kesilapan ini membawa begitu banyak kerugian kepada pasukan muslimin, bahkan ianya juga hampir meragut nyawa Nabi SAW. Betul, hampir meragut nyawa Nabi. Berapa kali orang pisah Nabi dan tetak Nabi, dan Nabi jatuh dalam lubang, lepas tu dilempar dengan batu, kena ni patah gigi dalam ni, gigi raham patah. Baik, kemudian kejadian ini membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi pasukan muslimin. Kini kehebatan mereka telah tercabar setelah kemenangan pertama yang diperolehi semasa Perang Badar. Perang Badar menang, kali ini nak kalah. Telah kami utarakan sebelum ini teks perintah Nabi SAW yang sangat keras terhadap para pemanah itu. Baginda merintahkan agar mereka tetap berada di atas bukit dalam keadaan kalah mahu pemenang. Walaupun perintah ini begitu tegas, tetapi mereka telah mengingkarinya. Pasukan pemanah yang berada di atas bukit telah melihat orang-orang muslim yang lain sudah mengumpulkan harta rampasan perang daripada pihak musuh. Mereka ingat pesan Nabi, tapi boleh tengok pakat kumpul. Biasanya bila kumpul harta rampasan perang, biasanya maksudnya musuh dah kalah. Jadi dia perlu ingatkan macam tu. Oh, ni dah kumpul harta rampasan perang ni, maksudnya musuh dah kalah. Ada sebagai riwayat kata memang Khalid Al-Walid dia sengaja, ada sebagai riwayat sebut dia sengaja yang apa, tinggalkan harta rampasan perang supaya bila tentera Islam tengok, woi, dia pun dah tinggal, dia pun punya senjata, dah tinggal kelengkapan dia buat, mana dia pun dah kalah. Ni helah tuan-tuan, helah Khalid Al-Walid. Baik, mereka saling berkata, harta rampasan perang, harta rampasan perang, rakan-rakan kamu sudah menang, apa lagi yang kamu tunggu? Kita dah menang, kita tunggu apa lagi? Dah menang lah. Komandan mereka iaitu Abdullah bin Jubair mengingatkan perintah Nabi SAW kepada mereka dengan berkata, apakah kamu sudah lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah dah sebut, jangan turun. Kami menang ke, kami kalah ke, kami disambar oleh burung ke, jangan turun. Apa pun yang berlaku, jangan turun. Baik. Tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mempedulikan peringatan ini. Mereka berkata, demi Allah kami benar-benar akan bergabung dengan mereka agar kita mendapat bahagian daripada harta rampasan perang itu. Kemudian seramai 40 orang pemanah telah meninggalkan tempat mereka di atas bukit. 40 orang turun. Tinggal apa? Tinggal lagi 10. Inilah tuan-tuan kesilapan. Pasal apa? Ingkar, salah faham. Dia salah faham arahan Nabi dan dia ingkar pada arahan Nabi. Nabi kata jangan turun. Sebab tu ulama sebut, apa sahaja yang berlaku pada kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita ditimpa sakit ke, musibah ke, kereta rosak ke, pertama sekali kita kena taubah diri kita. Boleh jadi dosa aku ni banyak. Kita tahu kan, kita bila ditimpa bala boleh jadi kerana dosa, boleh jadi nak diangkat darjat, ataupun kerana apa? Bala. Tiga. Bala, kalau ada orang tu baru tadi dia sepak kucing, lepas tu kaki dia sakit, memang jelas lah bala tuan-tuan, balasan. Kalau orang tu apa, selalu buat dosa, kemudian dia timpa sakit, boleh jadi itu kerana dosa dia. Tapi kalau orang yang macam Nabi-Nabi kan, Nabi-Nabi mana ada dosa, tapi Nabi-Nabi sakit, Nabi-Nabi ditimpa musibah, itu dia angkat, nak angkat darjat Nabi di akhirat kelak. Tapi kalau kita ditimpa bala kan, kita nak kata apa tuan-tuan? Yang terbaiknya kata ulama, kita kena tohmah diri kita. Sebab apa? Bayangkan sahabat Nabi yang apa, kerana 40 orang ni tuan-tuan, 40 orang turun daripada bukit, ingkar arahan Nabi, Allah hukum tuan-tuan, kalah perang. 70 orang sahabat Nabi yang terkorban. Nak apatah lagi kita tuan-tuan. Ingat kata-kata Ibrahim Adham, orang yang tawadhu. Ibrahim Adham ni bila dia tengok, idza ra'a ishtidadar rih, bila Ibrahim Adham tengok di langit ni jadi ribut, awan bergulung-gulung, jadi ribut. Apa kata Ibrahim Adham? Hada bisababi zunubi, yang ni pasal dosa aku lah ni. Lau kharajtu min bainikum ma asabakum, kalaulah aku keluar daripada hampa kampung ni, tak datang ribut macam ni. Dia kena tawaduk tuan-tuan, itu lebih baik, boleh jadikan dosa-dosa kita. Baik. Kemudian
Kemudian seramai 40 orang panah telah meninggalkan tempat mereka di atas bukit. Lalu mereka bergabung dengan pasukan induk untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Keadaan ini menyebabkan pertahanan di atas bukit menjadi kosong. Hanya tinggal Abdullah bin Jubair dan 9 orang rakannya, tinggal 10. 10 orang ni tetap berada di tempat asal mereka sehinggalah ada perintah bagi mereka. Baik, strategi berpatah balik oleh Khalid Al-Walid. Bijak. Sebab tu Khalid Al-Walid ni bila dia tak masuk Islam, dia lambat masuk Islam, Nabi tanya apa yang Khalid Al-Walid buat. Sebab Nabi tahu Khalid Al-Walid ni dia antara orang Arab yang bijak, yang pandai. Dan mustahil orang yang bijak macam Khalid Al-Walid ni dia tak tahu Islam tu betul. Itu yang Khalid Al-Walid ni dia masuk Islam dengan sukarela kan. Dia daripada Mekah, dia naik kuda dia, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW, menyatakan keislaman dia dengan Amr bin Al-As. Baik, kesempatan yang begitu keemasan ini telah dipergunakan oleh Khalid Al-Walid untuk menyerang. Kemudian dia bersama tenteranya telah berpatah balik hingga tiba di belakang pasukan muslimin. Dia tengok peluang, dia bergerak sepantas kilat. Dan Khalid Al-Walid ini dia memang pantas pun. Zaman Nabi SAW pernah Khalid Al-Walid dia tinggal tentera dia di Iraq. Dia pergi naik kuda dia pergi buat haji. Dia buat haji. Sahabat Nabi semua terkejut, dia boleh pecut kuda tu punya cepat. Daripada Iraq, tuan-tuan tahu naik kuda ni tuan-tuan stamina kena kuat. Sebab dia bila kita kuda ni letih, dia hentak-hentak tu letih. Kalau kita tak ada stamina, kita tak larat naik kuda. Kena ada stamina juga. Dia boleh pecut kuda daripada Iraq pergi ke Mekah. Orang tak sedar tuan-tuan. Diam-diam tuan-tuan, diam-diam je dia pergi. Diam-diam dia pergi, dia buat haji, lepas tu dia pecut balik pergi kat tentera dia yang berada di Iraq. Dia memang tangkas, sangat cepat. Dia kalau dia tulis surat pun pendek je. Pernah dalam satu perangan tentera Islam tak cukup, dia hantar surat kepada Iyad Ibn Ghanam. Tapi surat dia pendek. Orang perang tuan-tuan pendek. Dia kata apa? Iyyaka urid adrikni. Itu surat dia pendek. Dia hantar surat Iyyaka urid adrikni. Kalau kita tulis surat panjang tuan-tuan, adakah kamu sihat, saya harap kamu sihat, macam ni dalam lindungan Allah, panjang kita tulis. Yang ikhlas bawah ni. Saya Khalid Al-Walid ringkas je ke Iyyaka urid adrikni. Maksud dia apa? Aku nak hang mai. Itu dia. Aku nak hang mai. Jadi si Iyad bin Ibn Ghanam dia tahulah Khalid Al-Walid ni panglima perang. Bila Khalid Al-Walid sebut macam ni, maksud dia nak apa? Dia nak tentera bantuan. Jadi dia orangnya cepat tuan-tuan. Cepat, tangkas, ringkas dan padat. Baik, kemudian sehingga tentu sahaja Abdullah bin Jubair dan 9 orang rakannya tidak mampu menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Setelah berhadapan dengan Abdullah bin Jubair dan rakan-rakannya, Khalid Al-Walid bunuh semua. Syahidlah tuan-tuan, si Abdullah bin Jubair dan 9 orang rakan dia telah dibunuh oleh Khalid Al-Walid. Sebab Khalid Al-Walid dengan berkuda tuan-tuan, bila dia berkuda dia main senang lah, dia nak cantas tentera yang berada di bawah. Setelah berhadapan dengan Abdullah bin Jubair, Khalid Al-Walid menyerang pasukan muslimin dari arah belakang, dan tentera-tenteranya berteriak dengan suara yang nyaring hingga orang musyrik yang sudah hampir kalah dapat nafas baru dalam peperangan ini. Khalid Al-Walid main serang ke belakang. Masa serang ke belakang tu, dia dia angkat suara. Dia panggil tentera kat depan tu, tentera musyrik dah lari. Jadi Khalid Al-Walid pusing, dia serang ke belakang, dia angkat suara, dia panggil balik, dia keluar balik tentera musyrik yang depan dah tengah kucar kacir tu, minta mai balik. Jadi depa mai ke belakang, tentera musyrik mai ke depan, kucar kacir sebab depa ramai, depa ada 3,000. Baik. Dan strategi yang sama tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat Khalid Al-Walid ini waktu perang apa? Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bila dia naik, dia pecat Khalid Al-Walid. Sebab Khalid Al-Walid ni dia satu suku dengan Sayyidina Umar, dia dekat. Dia dekat, sepupu. Dan Sayyidina Umar ni waktu kecil dia pernah berlawan dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid bagi patah kaki Sayyidina Umar. Khalid Al-Walid ni kuat orang ni. Jadi bila naik Sayyidina Umar, benda yang pertama wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, naik Sayyidina Umar pecat Khalid Al-Walid tengah perang nak bebaskan apa? Ni, tengah perang nak bebaskan masa tu di Syria. Sampai surat pecat Khalid Al-Walid. Naik Sayyidina Umar. Naik Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Tengah perang ni Abu Ubaidah Jarrah bila tengok surat ni tuan-tuan nak bagi tahu tak sampai hati sebab saya duduk tengah perang. Tapi kena bagi tahu tu Arhan kena bagi tahu pecat Khalid Walid ni Abu Ubaidah Jarrah. Tapi Khalid Walid tuan-tuan bila dipecat tuan-tuan apa dia sebut? Bila saya nak Umar pecat dia, Khalid Walid kata apa? Ma qataltu min ajli Umar. Aku berperang bukan pasal Umar. Walakin qataltu min ajli Rabbi Umar. Tapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Tapi betul itu kan, bila ni Abu Ubaidah Jarrah ni dia tidak sehebat Khalid Walid. Tak berjaya nak bebaskan apa? Masa tu Damsyik ada masjid yang pecah dua Kristian dengan Islam tu. Tak berjaya nak pecah benteng musuh. Jadi Khalid Walid ni boleh tengok macam lambat. Tak boleh menang, tapi dia bukan pemimpin. Khalid Walid dia buat inisiatif sendiri tuan-tuan. Dia pandai-pandai. Dia tengok macam Abu Ubaidah ni tak boleh, strategi dia tak boleh tembus musuh. Apa Khalid Walid buat? Dia buat macam komando tuan-tuan. Dia dengan beberapa orang kawan dia waktu malam, dia ada beberapa orang dia pakat, depa pergi panjat apa? Kan istana, biasa istana tengok kita istana apa? Rom dulu kan tinggi besar tu. Depa buat macam komando. Depa beberapa orang depa pergi panjat waktu malam. Tu kalau masuk dalam tembok, kalau mati-mati ya tuan-tuan. Depa pergi panjat, beberapa orang depa masuk, depa bunuh beberapa orang yang ada kat situ, depa bertakbir. Allahu Akbar. Macam dibuat kat sini, tapi nanti akan datang ni dalam perang tu dia bertakbir. Bila Rom dengar bertakbir dalam apa? Dalam tembok pertahanan, Rom jadi gelabah. Rom fikir apa? Oi, kita punya benteng pertahanan dah pecah. Padahal Khalid Walid yang masuk dalam tu. Terus Rom menawarkan perdamaian. Itu yang ada masjid di Dimash tu, yang masjid sebelah, gereja sebelah. Itu tu tempat dia. Bila berita ni sampai kat Sayyidina Umar tak berkenan. Sayyidina Umar kata apa? Khalid Walid amara nafsah. Khalid Walid dia melantik diri dia jadi pemimpin. Sebab Khalid Walid dia buat inisiatif dia sendirilah sebab tengok lambat. Cara yang sama tuan-tuan, sebelum dia masuk Islam, benda yang sama. Dia serang kok belakang, lepas tu dia keluar balik tentera musyrik yang depannya dah nak kalah. Keadaan ini telah jadi sebaliknya. Kini mereka dapat menguasai keadaan di mana pasukan muslimin dalam keadaan yang kucar-kacir. Salah seorang wanita di antara mereka, Amrah binti Alqamah Al-Harithiyah. Saya dah sebut dah tuan-tuan, tadi bendera duduk bawah, dia dah kafir Quraisy. Semua tak berani ambil sebab siapa pegang semua dibunuh oleh tentera Islam, dibunuh oleh Hamzah, dibunuh oleh Ali, dibunuh oleh Qazman yang saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni kan, pejuang munafik tu. Segera memungut bendera yang terbiar dan telah mengibar-ngibarkannya. Amrah bin Qaimah, perempuan tuan-tuan, bila dia tengok Khalid Walid dah serang kat belakang, dia pergi ambil balik bendera pasukan Quraisy, diangkat dia kibarkan. Bila dikibar ni kan tuan-tuan, apa jadi? Tentera musyrik dia akan berkumpul. Itu bijak ni. Itu penting bendera tu. Bila dikibarkan bendera, pasukan Quraisy semua berkumpul pada. Bila berkumpul, pasukan tu jadi kukuh balik. Dia hilang, kecamuk tu hilang tuan-tuan. Baik. Orang-orang musyrik menoleh ke arahnya, lalu berkumpul di sekitarnya. Mereka saling memanggil hingga cukup ramailah yang telah berkumpul semula. Kemudian mereka mendekati pasukan muslimin dan mengepung dari arah hadapan dan belakang hingga mereka tidak dapat melepaskan diri lagi. Mereka berkumpul dekat orang perempuan ni, si Amarah binti Alqamah Al-Harithiyah. Mereka serang kok depan, kok belakang siapa? Tentera berkuda Khalid Walid. Tentera Islam jadi apa? Juda kucar-kacir tuan-tuan. Rasulullah SAW bersifat patriotik. Ketika kejadian itu, Rasulullah hanya bersama beberapa orang sahabat, iaitu kira-kira 9 orang. Tak ramai yang ada di samping Nabi SAW. Masa ni dia dah jadi bercampur tuan-tuan. Tentera pasukan Quraisy banyak sangat. Ada tentera Islam dia sampai tak boleh beza, ni tentera Islam ke tentera musyrik. Dia jadi bercampur. Ada yang apa? Ada yang dah berundur ke bukit. Ada yang duduk masa dengan Nabi 9 orang. Antaranya Sa'ad bin Mu'az yang duduk dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar. Ada 9 orang. Yang lain tu dah jadi kucar-kacir dah. Kemudian baginda melihat tentera Islam yang lain cuba menghalau orang musyrik, tetapi pasukan Khalid telah perandakan mereka. Nabi tengok pasukan yang lain yang duduk dengan Nabi 9, tentera Islam yang lain sedang perang dengan Khalid Walid. Tidak, Khalid Walid tak boleh tembus, dia kena panah. Lain ni Khalid Walid dengan tentera berkuda dia memporak-perandakan tentera para sahabat.
Kini di hadapan baginda hanya ada dua jalan, sama ada melarikan diri bersama para sahabatnya ke suatu tempat yang lebih aman dan membiarkan tentera yang lain terkepung. Dia macam ni, dalam perang kita boleh berundur. Dia jangan lari terus tuan-tuan, lari balik terus tak boleh. Contoh perang-perang nampak macam nak kalah, okey, kita berundur satu tempat, susun strategi lain. Dia panggil apa? Au mutahayyidan ila fi'atin. Maksud dia bila perang-perang berkecamuk, kita berundur untuk kita pergi satu tempat, kumpul balik kekuatan, lepas tu serang balik. Yang tu tak apa. Yang tak bolehnya bila perang-perang kita lari terus, lari balik. Orang tengah perang kita lari balik tuan-tuan. Itu tak boleh. Maksud dia kalau dalam medan perang nampak macam perangan ni kita tak boleh lawan, musuh dengan kereta kebal dan sebagainya, kita tengok ni tak boleh lawan ni, kita boleh berundur sat, kumpul balik kekuatan, cari balik yang lain, kumpul satu tempat. Itu dia panggil apa? Mutahaizan ila fi'atin. Itu tak apa, dibenarkan. Nabi boleh tuan-tuan kumpul balik, naik ke bukit Uhud, kumpulkan balik kekuatan. Tapi kalau Nabi buat macam tu apa jadi? Habislah sahabat Nabi yang ada di depan tu, yang sedang apa? Berjuang habis-habisan tu. Baik, kemudian ataupun baginda mengumpulkan semula anggota pasukan yang telah berserakan itu agar kembali ke tempat baginda, ataupun Nabi kumpul di tempat Nabi berdiri. Yang ramai-ramai itu berkumpul di tempat Nabi berdiri, ataupun Nabi berundur ke tempat lain, kumpul di belakang. Yang mana satu tuan-tuan? Baginda lalu bersama mereka sampai ke puncak Uhud, agar kembali ke tempat baginda lalu bersama. Jadi Rasulullah nak panggil mereka balik supaya dah semua orang sampai, naik ke puncak Uhud, kumpul balik kekuatan, baru serang balik. Baik, di sini terlihat kecerdikan Nabi SAW dan keberanian, menunjukkan Nabi cerdik dan Nabi berani. Beliau dalam keadaan mengawal keadaan, dengan suara yang nyaring baginda berseru, "Wahai hamba-hamba Allah." Nabi sebut ni tuan-tuan, masa Nabi sebut ni, orang tahu yang sebut ni Nabi SAW. Tidak, dia pun tak nampak. Nabi kan pakai apa? Topeng. Tapi bila Nabi sebut macam ni, Nabi nak bagi tahu kepada sahabat yang tengah kucar-kacir ni, kumpul di sini, kumpul di sini. Tapi dalam masa yang sama, pasukan Quraisy tahu, oh, itu Muhammad. Itu yang Nabi diserang tu, Nabi ditetak, Nabi dibaling batu dan sebagainya, sebab musuh tahu di mana Nabi SAW. Wahai baginda, sedar orang-orang musyrik akan mendengar ucapan baginda ini sebelum orang-orang Muslim yang berselerakan itu sempat mendengarnya. Nabi tahu orang Quraisy juga akan dengar. Baik. Kemudian keadaan ini amat membahayakan nyawa baginda. Sekiranya kedudukan baginda diketahui oleh orang-orang kafir, baginda mempertaruhkan nyawa baginda demi menyelamatkan keadaan yang begitu kritikal. Baik, jadi Nabi buat macam ni supaya apa? Supaya Nabi dapat satukan balik umat Islam, walaupun nyawa Nabi menjadi taruhan. Nanti kita sebut tuan-tuan bagaimana bila Nabi sebut tuan-tuan, tentera Quraisy terus datang serbu Nabi SAW. Ada yang tetap, ada yang golekkan batu tuan-tuan dan sebagainya, menyerang Nabi SAW. Baik, habis tuan-tuan. Akan datang tajuk baru, pasukan muslimin berpecah belah. Ini panjang sikit tuan-tuan. Kita berhenti di sinilah. Pasukan muslimin berpecah belah. Sebelum nak umat Islam kumpul ni tuan-tuan, memang Nabi SAW dan sahabat yang ada di sekeliling Nabi tu memang diserang habis-habisan. Itu yang dipersangka bila Nabi jatuh dalam lubang. Nabi jatuh dalam lubang yang diperbuat, dipersangka Nabi SAW telah terbunuh. Itu orang kafir sebut Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Bila sebut lagu ni supaya melemahkan semangat semangat juang umat Islam. Baik, kita sambung akan datanglah tuan-tuan, pasukan muslimin berpecah belah. Jadi cukup sekali itu, saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa isairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahzuna wa la madhura. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.